Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني اشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran dapat kita sambung juga. Lama cuti ni. Kat 2 bulan. Kita sebenarnya sambung sifat yang ke-13, dan sebenarnya sifat yang ke-13 ni adalah sifat yang terakhir. Mengikut jalanan Abul Hasan Al-Asy'ari, ini adalah sifat yang terakhir yang wajib diketahui secara fardu ain. Siapa yang ya ke ni dah akhir dah ni? Boleh buka YouTube. Ada rakaman kita, rakaman ni yang lepas-lepas, rakaman yang lepas-lepas, kitab ni, kitab Risalah Tauhid. Mana? Kita dah sehingga yang ke-33 dah. Ini yang ke-34. Pertemuan kita sejam sekali sebanyak 33 kali dah lepas. Ini kali yang ke-34. Dan ini adalah yang terakhir sifat wajib bagi Allah, yang terakhir yang wajib fardu ain tahu, kalau tak tahu berdosa. Ini adalah yang last, yang terakhir, iaitu sifat kalam. Yang sifat 20 yang 13 kan, tambah 7 lagi itu dibahaskan dalam 13 tu. Dah ada dah. Yang kita panggil sifat 20 tu kan. Sebenarnya dah ada dah dalam 13 tu. Yang lagi 7. Sebenarnya ada 7. Dia panggil sifat ma'ani, ada 7. Kita dah bahas. Hari ini sifat ma'ani yang terakhir, iaitu sifat ma'ani yang ke-7. Keseluruhannya sifat yang ke-13. Dan lepas pada ni, kita bincang juga berkaitan dengan nak habiskan 20 sifat-sifat yang ke-20 tu. 14 sampai 20. Ada 7 juga kat situ. Sebenarnya yang 7 tu ada dah dekat dalam yang sifat yang kita dah bincang sebelum ni. Sebab tu yang muktamadnya adalah 13 saja, iaitu hari ni yang terakhir. Ya, ada dekat dalam YouTube. Saya buka ni, ada pengajian interaktif Umri Risalah Tauhid yang ke-33. Ada. Boleh tengok rakaman dia satu-satu, semua ada. Dalam YouTube rakaman kita lepas. Ini kali ni adalah sifat Allah yang terakhir yang wajib diketahui secara fardu ain. Siapa tak tahu berdosa. Okey. Buka muka surat 43, Rumi. Jawi 30. Sifat yang ke-13, sifat kalam. Tak ada suara. Muhammad Faizul tu tak ada suara, dia kata. Siapa boleh tulis kat dia? Tak bolehlah cakap, dia tak dengar. Tulis kat dia, suruh dia apa kan masa kita nak on tu kan, dia ada tulis situ suara tu kan. Dia tak on suara tu, nak ada suara macam ni. Selah, ni orang baru ni. Orang Kuala Pilah. Siapa-siapa boleh bantulah. Sian dia. Dah lah, kita dah nak habis dah. Sifat yang terakhir. Dia baru nak masuk. Siapa-siapa boleh balas kat dia ni. Tu, Muhammad Faizul Maswadi. Baik.
Sifat yang ke-13, sifat kalam. Kalam-kalam ni apa? Artinya berkata-kata. Kalam tu artinya berkata-kata. Kita kena faham betul ni. Kena faham sungguh-sungguh. Kena faham sungguh-sungguh. Uh, kerana sifat kalam ni, dia pertama, dia menjadi khilaf ulama' yang banyak. Kemudian dia menjadi salah faham kerana perkataan berkata-kata atau bercakap tadi tu. Oleh kerana salah faham perkataan berkata-kata atau bercakap yang menjadi terjemahan kalam, itu yang menyebabkan salah faham. Jadi dia agak panjang. Mungkin 2 kali kot bab kalam ni. Mungkin 2 kali kot. Tengoklah macam mana nanti. Okey, artinya berkata-kata Tuhan. Maknanya Allah itu berkata-kata. Allah ada sifat kalam. Kalam tu maksudnya berkata-kata dari segi terjemahan. Ataupun bercakap. Tapi sebenarnya bukan maksud berkata-kata bercakap yang kita faham. Bukan. Saya nak ulang balik. Masalah sifat kalam adalah yang paling susah sekali dalam semua sifat. Kalam yang paling susah. Kalam yang paling ramai salah faham. Dan kalam yang paling ramai orang bergaduh. Malah baru-baru ni pun dengar cerita duk bergaduh lagi. Duk bergaduh lagi tentang sifat kalam ni. Kalam ni terbahagi kepada 4 ke, terbahagi kepada 2 sebagainya. Kita orang awam ni tak payah masuk campur lah. Kita belajar yang fardu ain aja. Itu fardu kifayah lah tu. Jadi kita nak faham maksud kalam tu apa. Dan maksud berkata-kata tu apa. Berkata-kata Tuhan tidak dengan mulut. Berkata-kata Tuhan tidak dengan mulut. Okey. Tidak dengan suara. Ya ini masalah dah. Tidak dengan suara. Berkata-kata ni kan mesti bunyi suara. Bila bunyi suara tu nama berkata-kata. Kalau tak ada bunyi suara, nak kata berkata-kata apa? Tapi Allah cakap tapi tak bersuara. Kalau tak bersuara, bukan nama berkata-kata. Kita dah mula berfikir-fikir. Okey. Sedangkan itu cuma terjemahan aja. Yang penting Allah ada sifat kalam. Cuma nak faham tu. Tak apa, kita bahas pelan-pelan. Tidak dengan suara atau sebagainya. Sebagaimana berkata-kata makhluk. Tak macam makhluk. Okay. Allah berkata-kata yang pertama tanpa alat perantaraan. Tanpa mulut. Mulut tu alat perantaraan lah untuk berkata-kata. Tanpa lidah. Kalau ada lidah tu dah makhluk. Tanpa kotak suara. Tanpa sesungut macam semut. Pakai sesungut dia nak berkata-kata. Tanpa gelombang. Kalau ikan apa? Ikan paus. Bukan ikan paus. Ikan apa? Ikan lumba-lumba. Dia berkata-kata dia pakai gelombang. Tak, semuanya tidak. Allah berkata-kata tidak. Itu adalah makhluk. Tidak bersuara. Kita akan faham pelan-pelan perkara ni. Jadi, Allah meletakkan sifat berkata-kata tadi tu, ataupun deria, kita panggil deria berkata, pada anak lidah kita. Anak lidah. Ataupun pada kotak suara kita. Allah letak kat situ deria. Deria bercakap. Deria berkata-kata. Boleh juga kita kata sifat kalam. Boleh juga. Tapi makhluk dia tak panggil gitu. Tapi kita boleh panggil sifat kalam. Ataupun Allah letak deria bercakap dekat peti suara. Dengan Allah letak, kita faham makhluk dulu, lepas ni baru kita faham Tuhan. Dengan Allah letak deria cakap, deria berkata-kata, kebolehan untuk berkata-kata dekat, kita panggil anak lidah, ataupun kita panggil peti suara, maka manusia tu dapat berkata-kata. Apabila manusia tu dapat berkata-kata, bercakap, maka manusia tadi tu dapat menunjukkan, dapat memberitahu, dapat memerintah apa yang dia
yang dia ketahui. Apa tujuan berkata-kata? Apa tujuan bercakap? Makhluk ni makhluk dulu. Tujuan bercakap adalah nak menyampaikan maksud. Itu tujuan bercakap. Nak bagi tahu, memberitahu ataupun nak menunjukkan sesuatu. Itu tujuan berkata-kata, itu tujuan bercakap. Jadi nak tunjuk dekat orang lain tu, nak tunjuk kat orang lain, nak bagi tahu dekat orang lain yang kita ni begini. Macam mana dengan caranya? Caranya adalah kita berkata-kata, kita bercakap. Macam mana kita boleh bercakap? Kita bercakap guna peti suara. Macam mana kita boleh bercakap guna peti suara? Allah letak deria kat situ. Allah letak kemampuan untuk berkata-kata dekat situ. Allah letak. Macam Allah letak kemampuan untuk melihat dekat biji mata kita, kornea. Allah letak kemampuan untuk bau dekat lubang hidung kita. Allah letak kemampuan untuk mendengar dekat gegendang. Allah letak kemampuan untuk merasa dekat semua kulit-kulit kita. Begitu juga Allah meletak kemampuan untuk bercakap dekat peti suara lah, kita kata. Kalau kita dulu tulis anak lidah. Tapi kalau bahasa sekarang anak lidah apa benda anak lidah? Kita kata peti suara lah. Peti suara. Allah letak dekat situ. Secara adatnya. Maka dengan Allah letak deria tadi tu, deria bercakap tadi, maka kita boleh menyampaikan, memberitahu apa yang kita nak bagi tahu kepada orang lain dengan cara bercakap. Okay. Itu makhluk. Itu makhluk. Jadi, kita bercakap, kita mampu bercakap sebab deria tadilah. Kita nak guna sifat pun boleh. Sifat kalam yang Allah letak tu lah. Kita nak kata, kita bercakap dengan deria yang Allah letak tu lah. Kita bercakap bukan dengan kotak suara. Tidak. Kita bercakap bukan dengan lidah, bukan dengan mulut. Buktinya, orang bisu, dia ada kotak suara. Orang bisu, dia ada lidah. Orang bisu, dia ada mulut. Tapi kenapa dia tak boleh bercakap? Kenapa dia tidak boleh menyampaikan, memberitahu apa yang dia nak bagi tahu? Kenapa? Sebab dia tak ada deria walaupun dia ada kotak suara. Jadi kita dapat faham, ya, Allah secara beradat, secara kebiasaan, secara sistematik, Allah letak deria tu dekat peti suara. Ya, betul. Tapi bila kita bercakap yang kita mampu bercakap, kemampuan untuk kita bercakap bukan sebab kotak suara, sebab deria tadi. Buktinya orang bisu pun dia ada kotak suara juga tapi tak boleh bercakap sebab tak ada deria. Yang bercakap tu deria tu. Deria ni kemampuan untuk bercakap yang Allah letak kat situ. Bukan kotak suara. Bukan. Cuma Allah biasa letak dekat situ. Macam tu juga Allah biasanya letak kemampuan untuk melihat dekat kornea, kat biji mata. Yang kita melihat bukan dengan biji mata. Kita melihat dengan deria, kemampuan yang Allah letak tu. Ataupun sifat melihat yang Allah letak. Ataupun deria lihat yang Allah letak kat mata. Dan kenapa Allah letak kat mata? Biasanya Allah letak kat mata. Dan Allah boleh tak letak kat tempat lain. Tapi secara sistematik, Allah letak dekat mata yang kita panggil sunnatullah. Sunnatullah tu maksud sistem yang Allah sendiri buat. Cara-cara tu Allah yang nak buat. Iaitu Allah letak secara bersistem di mata untuk kita melihat. Boleh je Allah nak letak dekat jari, dekat kaki, kat kepala lutut. Boleh je. Selak kepala lutut baru boleh nampak. Boleh Allah nak buat gitu. Tapi Allah letak secara beradat. Iaitu di biji mata. Yang kita boleh melihat bukan dengan biji mata. Kita boleh melihat dengan deria yang Allah letak. Yang kebiasaannya Allah letak dekat biji mata. Yang kita melihat tu dengan deria tu. Bukan kita melihat dengan biji mata. Biji mata tu sebagai alat yang Allah letak. Nak bagi tahu kita ni lemah. Kena pakai alat. Buktinya orang buta ada biji mata tapi tak boleh melihat. Dia ada biji mata. Kenapa? Sebab yang melihat tu bukan biji mata. Deria. Cuma kita kata tengok dengan mata. Sebab kebiasaannya kalau ada mata baru boleh melihat. Kalau tak ada mata tak boleh lihat. Itu kebiasaan. Jadi kita sebut lagi tu. Okey. Macam tu juga bercakap. Kotak suara tu Allah letak je deria kat situ. Deria bercakap. Tapi Allah nak letak kat tempat lain pun boleh.
Allah letak dekat bahu, boleh tak? Saya baru bercakap dekat bahu, boleh. Tapi Allah letak secara beradat di kotak suara. Yang bercakap kitanya sifat cakap, sifat berkata tadi ataupun deria berkata-kata tadi. Itu yang boleh buat bercakap. Bukan kotak suara, yang mana kotak suara tu sebagai alat yang Allah saja letak kat situ. Sebagai sistem yang Allah buat ataupun sunnatullah. Itulah proses cara Allah cipta makhluk. Okey. Tapi sebenarnya sifat berkata tadi tu yang ada dekat manusia, adakah bersuara juga? Dia agak susah sikit. Dia kena renung perkara. Dalam banyak-banyak 13 sifat, yang ni paling susah sekali. Okey. Kalau Allah meletakkan deria bercakap tadi tu, deria kata dekat peti suara kita ni, maka kita boleh bercakap dan keluarlah suara tadi, dan dapatlah kita memberitahu apa yang kita nak bagi tahu dengan sifat kalam, dengan deria bercakap tadi. Okay? Adakah deria bercakap kita tadi bersuara, berhuruf? Tidak. Kita ni makhluk. Deria cakap kita pun tidak bersuara sebenarnya. Deria cakap kita, deria berkata-kata kita, ataupun kalau kita nak guna sifat kalam boleh jugalah. Sifat kalam manusia, sifat kalam kita juga tidak bersuara sebenarnya. Tidak bersuara. Habis tu yang ada suara tu. Okey. Okey. Yang ada suara tu bila kita guna. Bila kita guna deria kata tadi, deria bercakap tadi, kita guna, maka bila kita guna, barulah terhasilnya perkataan. Kita guna sifat kalam kita, atau kita guna deria berkata kita. Barulah dengan kita guna, hasil daripada kita guna tu, maka keluarlah perkataan. Maka keluarlah suara. Suara tu bukan deria. Suara tu bukan deria. Suara tu hasil daripada deria kita. Jadi, kalau kita buat kat sini, pelik Tuhan tidak berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut. Satu. Tidak dengan suara. Kalau tak suara, macam mana bercakap? Deria kata kita pun tak bersuara. Yang bersuara ni adalah bila kita guna deria tu. Okey. Kita ada tak sifat kalam? Nisbah manusia. Ada. Kita ada tak deria bercakap? Nisbah kita. Ada. Kita ada deria tadi tu. Sentiasa kita ada deria bercakap. Sentiasa kita ada deria bercakap. Ataupun kemampuan untuk kita bercakap. Deria cakap tu kita sentiasa ada sehingga kita mati. Mati baru tak ada deria tu. Jadi, kalau deria cakap, deria berkata-kata, ataupun kita nak guna pinjam perkataan macam Allah juga, iaitu sifat kalam kita, makhluk ni, jika sifat kalam kita bersuara, maka bisinglah 24 jam. Kalau bersuara. Sebab sekarang ni, saya ada sifat kalam. Ni sebab manusia. Kalau nak tukar, saya ada sifat, saya ada deria berkata-kata. Saya ada sifat kalam ni sebab manusia. Ada. Ada. Sekarang ada. Masa diam, ada juga. Kan sifat kalam ni kan kemampuan untuk berkata-kata. Ada tak? Sekarang diam Okey. Ketika diam tadi, ada tak sifat kalam? Ketika diam tadi, ada tak deria bercakap? Ketika diam tadi, ada tak kemampuan untuk bercakap? Ada, cuma tak bercakap je. Jadi maknanya, deria bercakap, deria berkata-kata, sifat kalam, semua sama je tu. Ni sebab manusia dulu, cerita manusia dulu. Sebenarnya memang tak bersuara. Memang tak bersuara. Kalau bersuara, 24 jam lah bising. Ada tak sifat kalam? Ada. Maka sifat kalam tu bersuara. Sebab sifat kalam ni, ataupun deria berkata-kata, ataupun kemampuan untuk berkata-kata, dia sentiasa ada dekat orang tu sehingga dia orang tu mati. Dia mati, barulah tak ada deria. Barulah tak ada kemampuan untuk bercakap sebab dah mati. Jadi maknanya sebenarnya, deria bercakap kita, deria berkata-kata kita, ataupun kita pinjam sifat kalam manusia, sifat kalam kita, tak bersuara juga. Cuma bila kita guna sifat kalam kita tadi, kita guna yang Allah letak dekat peti suara, kita guna pakai lidah gerak, maka keluarlah perkataan. Dengan kita guna perkataan, suara, bukan
Dia berkata-kata. Bukan. Dia hasil. Dia hasil daripada adanya sifat kalam tadi. Jadi, tak peliklah bila kita kata Allah berkata-kata, Allah ada sifat kalam tapi tak bersuara. Memanglah. Memang. Kita pun tak ada. Kita pun tak bersuara. Habis tu yang bersuara, itu adalah hasil daripada kita guna yang Allah kata, kalau makhluk, aku buat macam ni. Kau ada sifat kalam. Kau ada deria berkata-kata. Tapi sangat terbatas. Pertama, kena guna kotak. Kotak suara. Yang kedua, kena guna lidah. Kena guna mulut. Dan keluar perkataan. Dan perkataan tu ada di atas, di udara. Dan masuk ke telinga orang, orang dengar. Cara tu. Macam tu juga melihat. Allah bagi kita sifat melihat. Maka kita boleh melihat. Allah letak deria lihat yang ada dekat mata. Tapi Allah melihat juga. Tapi Allah melihat tak macam kita. Kita melihat terbatas. Pertama kena guna alat biji mata. Yang kedua kena ada cahaya. Kalau gelap tak nampak. Kalau terang baru nampak. Pertama tak boleh jauh sangat tak nampak. Yang kedua tak boleh dekat sangat tak nampak. Dia kena sedang-sedang. Dan apa yang nampak bukan semua boleh nampak. Kuman tak boleh nampak. Bakteria tak boleh nampak. Kata ada deria melihat. Boleh nampak tak boleh. Banyak kekurangan. Macam tu juga bercakap. Macam tu juga sifat kalam ataupun deria berkata-kata. Jadi, ketika kita tak guna sifat kalam tu, ketika kita tak guna deria tu, tak ada suara. Ketika kita guna, baru keluar suara. Keluar suara tu hasil daripada kita ni ada sifat kalam ataupun deria bercakap. Kita tak kata, oh, dia tu diam, bisu. Kita tak kata gitu. Sebab berkata-kata, kalam, lawan dia bisu. Apabila orang tu tak bercakap, bukan bermakna dia bisu. Bila orang tu diam, bukan bermakna dia tak ada sifat berkata-kata. Bila orang tu diam, bukan bermakna dia tak ada deria bercakap. Tidak. Dia diam, mana dia diam? Dia diam. Jadi, kalau dia diam, maka tak semestinya dia tak ada sifat kalam. Tak semestinya. Kalau dia diam. Kalau dengan sebab itulah kita kata makhluk ni ada sifat kalam dan sifat kalam tu sentiasa ada dan memang tidak bersuara. Okey. Itu mungkin faham sikit-sikit. Sekejap lagi faham lagi banyak. Sikit-sikit. Saya tahu dia ada macam nak nampak cerah, gelap cerah, gelap cerah, gelap cerah. Tak apa. Dah dekat dah tu. Sambung lagi. Hakikatnya ialah hakikat sifat kalam Allah ni. Okay, tadi cerita tentang manusia ni, nak cerita Allah pula. Hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, lagi qadim, lagi azali, yang qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan dengan dia. Yang ni kita dah bahas banyak kali dah. Semua sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, qudrah, iradah, ilmu, qudrah, iradah, hayah, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, hayah, tu hayah ada satu, hidup. 6, kalam, 7 termasuk ni. Itu dah panggil sifat ma'ani, kita dah bincang sebelum ni. Tak tahu boleh tengok rakaman 33 video lepas. Okey. Semua tu dia panggil sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani ni yang jenis ada, sifat yang jenis ada, satu sifat yang tetap ada, yang jenis ada, yang qadim lagi azali. Pasti apabila kita nisbahkan kepada Allah je, mesti qadim azali. Okay? Berdiri pada zat Tuhan dengan dia. Maksudnya ada pada Allah. Yang ini banyak kali dah kita ulang. Contohnya sifat salbiyah, iaitu kekal, baqa'. Allah itu baqa', Allah itu kekal. Allah itu kekal. Kekal tu tak ada. Kekal tu tak ada. Allah kekal, tapi kekal tu tak ada. Dah ulang banyak kali sebab kita cuti 2 bulan. Saya terpaksa ulang baliklah contoh-contoh tu. Contohnya, ni, buku ni. Buku ni ada. Ada. Dia ada. Tapi petak ni tak ada. Petak ni tak ada. Segi 4. Buku ni adalah segi 4. Buku ada? Ada ni. Dia panggil ada. Segi 4 ada atau tidak? Segi 4 tak ada. Tapi memang segi 4. Istilah dia panggil sungguh. Bukan ada, sungguh. Sungguh tu maksud tidak dapat dinafikan. Ianya
Ianya segi 4. Dalam akal kita, kita kata memang segi 4. Tapi segi 4 itu tiada. Mana segi 4? Tunjuk, kena kat buku. Semua kena kat buku. Tak kena pun segi 4. Tapi bila tengok, tak dapat dinafikan ianya segi 4 tepat. Maknanya segi 4 ni tak ada. Tapi sungguh. Faham. Tak boleh dinafikan, tapi dia tak ada. Ataupun bahasa kitab dia panggil dia tak ada diri. Itu bahasa kitab. Dia tak ada diri. Tapi kalau kata kitab ni, dia ada diri ni. Kata biru ni, merah ni. Dia ada diri tu, tapi diri dia menumpang. Tapi ada tu. Ada diri tu, merah tu. Buku, ada ni buku. Ada diri. Merah ada diri. Segi 4 tepat, tak ada diri. Dia tak ada. Tapi tak boleh dinafikan dia segi 4 tepat. Ataupun bahasa Melayu dia panggil sungguh segi 4. Tapi dia tak ada. Kalau buku ni ada lagi sungguh. Dahlah dia ada buku ni. Ni ada. Dan ianya sungguh ada. Biru ni. Ada biru ni biru. Boleh cerap dengan panca indera. Ni. Dengan mata boleh tengok ni. Ada biru. Dan sungguh biru. Tapi ada dan sungguh biru ni. Merah ni ada dan sungguh. Kuning ni ada dan sungguh. Buku ni ada dan sungguh. Tapi petak segi 4 tepat sungguh aja, tapi dia tak ada. Okey, itu beza. Jadi tengok hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada. Ada apa tu? Yang ada tu macam ni. Ada. Kalau ni sebab makhluk ni buku ada, jenis ada. Bukan jenis sungguh. Kalau jenis sungguh macam kekal. Allah itu kekal. Ada tak kekal? Kekal tak ada. Tapi tak dapat dinafikan bahawasanya Allah itu kekal. Tapi kalau nak cari kekal tu tak ada. Malah kalau nak tengok kekal pun tak ada. Sebab kekal tu tak ada. Dia sungguh. Kekal tu tak ada. Tapi sungguh Allah kekal. Tak boleh dinafikan dalam kepala kita. Memang kita kata Allah itu kekal. Tapi kekal tu bukan jenis ada. Tapi dia jenis sungguh. Jenis. Tak boleh dinafikan lah. Sungguh. Okey. Jadi yang ini, sifat ni, kalam ni jenis ada. Lagi yang qadim lagi azali. Pastilah bab Allah memang kita akan kata qadim azali, tidak ada permulaan. Berdiri zat Tuhan dengan dia ada pada Allah. Mudah kata kalau Allah nak tunjuk pada kita, Allah angkat hijab untuk melihat Allah. Kita akan nampak kalam Allah. Kita akan nampak qudrah Allah, iradah Allah, hayah Allah, sama Allah, basar Allah. Kita boleh nampak. Ilmu Allah. Boleh nampak. Kalam Allah. 7. Boleh nampak kalau Allah bagi nampak. Boleh nampak. Sebab dia ada. Perkara yang ada, sah untuk dilihat. Tapi kalau nak tengok wujud Allah. Bukan Allah nak tengok wujud-wujud. Allah wujud. Wujud tu nampak tak? Wujud tu ada tak? Memanglah Allah wujud. Tapi wujud tu tak ada. Ataupun khilaf ulama. Qidam, tidak ada permulaan. Tak boleh tengok kalau Allah tunjukkan dirinya dekat dalam syurga nanti kita boleh melihat Allah. Wallahu alam caranya macam mana. Pastinya bukan macam manusia, bukan macam makhluk ataupun istilah yang panggil tidak berkaifiat. Tapi tak boleh nak bayang macam mana. Kalau bayang bukan Allah dah. Malah lepas tengok tu pun tak boleh nak bayang. Tak boleh. Okey. Jadi nak tengok Allah itu kekal. Allah itu kekal, baqa'. Tapi nak tengok baqa' Allah mana boleh. Sebab baqa' tu mana ada. Tapi Allah baqa' tak? Allah kekal. Allah kekal. Kalau kata Allah tak kekal, kafir. Allah kekal. Tapi kekal tu tak ada. Kekal tu tak ada diri. Kekal tu sungguh saja. Sungguh saja. Tak boleh dinafikan Allah itu kekal. Tapi kekal tu tak ada. Qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Allah itu esa. Tak boleh nak tengok esa Allah. Sebab esa tu tak ada. Allah tak esa. Siapa kata Allah tak esa? Siapa kata Allah tak esa tu namanya syirik. Kita kata esa tu tak ada. Allah itu esa. Esa tu tak ada. Tapi sungguh berbeza dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam.
7 ni termasuk kalam, dia jenis ada dan jenis sungguh. Jadi kalau Allah nak tunjuk, boleh nampak kalam. Ha? Boleh nampak kalam. Macam mana nampak sifat kalam Allah ni? Tak nak cakap. Cuma jenis ada tu maksud dia. Hakikatnya ia ada satu sifat yang tetap ada. Tetap ada. Dan itulah sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman, Allah Ta'ala berkata-kata. Allah Ta'ala akan Nabi Musa dengan sebagai berkata-kata yang sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Bercakap sungguh Allah dengan Nabi Musa. Bercakap dengan suara? Tidak. Bukan gitu. Tapi ada khilaf ulama. Nabi Musa digelar kalimullah kerana bercakap direct dengan Allah di Bukit Tur Sina. Maksudnya Nabi Musa dapat mendengar kalamullah yang qadim. Okay? Yang mana kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam mana? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mengikut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi beza. Khilaf, tapi khilaf ni sikit aja. Jadi makna Nabi Musa dapat mendengar kalamullah yang qadim, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Adatnya manusia hanya dapat mendengar perkara yang berbunyi saja. Itu secara adat. Allah letak deria dengar dekat telinga kita, dia dengar, maka kita boleh mendengar. Dan Allah letak banyak syarat untuk kita dengar. Kena ada bunyi, kena ada gelombang, jangan kuat sangat, jangan slow sangat, macam-macam. Itu yang Allah letak nak bagi tahu lemahnya kita. Okey, jadi maka kita mendengar dengan gelombang bunyi tadi. Sebagai sistem yang Allah buat. Sedangkan kalau nak mendengar tak semestinya kena ada gelombang. Maka Allah boleh rombak sistem sunnatullah yang Allah buat tu kepada mendengar tanpa suara. Tanpa suara tu boleh dengar. Tanpa huruf. Macam mana? Bila Allah meningkatkan keupayaan pendengaran Nabi Musa, maka Nabi Musa boleh dengar. Dengar bercakap, bukan berkata-kata, tidak berhuruf, tidak berbahasa. Tidak berbahasa. Tapi itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pendapat Imam Abul Mansur Al-Maturidi, Allah jadikan suara dekat udara. Kemudian bercakaplah macam bercakap dekat udara. Maka Nabi Musa dengar. Bila Nabi Musa dengar, yang Nabi Musa dengar tu adalah perkataan yang Allah cipta, maksud makhluk. Bukan dengar Allah sendiri yang berkata-kata, tidak. Allah yang Nabi Musa mendengar adalah perkataan yang Allah cipta. Okay. Di udara, masuk dalam telinga Nabi Musa dengar. Bila Nabi Musa dengar perkataan tadi, maka menjadi dalil bahawasanya Allah ada sifat kalam. Yang Nabi Musa dengar tu perkataan tu bukan sifat kalam tu, perkataan yang Allah cipta. Tapi perkataan suara yang Allah cipta tu menjadi dalil bahawasanya Allah itu ada sifat kalam. Contohnya kalaulah kita diam, orang tak tahu kita ni bisu ke tidak. Bila kita bercakap, keluar perkataan. Bila keluar perkataan aja menandakan kita ada sifat kalam. Sedangkan perkataan tadi tu bukan sifat kalam, dah sebut dah tadi. Yang bercakap tu hasil daripada adanya sifat kalam, adanya diri yang bercakap kita. Bila kita diam, orang tak tahu kita bisu ke tidak. Bila kita bercakap, oh tak bisu. Jadi bercakap perkataan kita menjadi dalil bahawasanya kita ada diri yang bercakap. Begitu juga Allah buat perkataan, buat suara untuk Nabi Musa dengar menjadi dalil bahawasanya Allah ada sifat kalam. Itu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kata tidak. Setiap yang ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Itu dia punya kaedah. Setiap yang ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Maksud sah tu boleh. Kalau kita tak boleh kerana Allah tak bagi kita kemampuan, kita tak boleh lah. Apa yang ada, bakteria, virus ada,
Maka oleh kerana virus ada, sah untuk dilihat. Ataupun tak pelik. Ataupun boleh untuk kita lihat. Cuma Allah tak bagi lihat. Tak nampaklah virus. Allah bagi lihat. Mungkin menggunakan alat tertentu. Maka dapatlah kita tengok virus. Setiap yang ada, kalau lihat, kalau dengar, tak pelik. Sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Jadi, apabila Allah ada sifat kalam, dan sifat kalam Allah itu jenis ada, bukan jenis sungguh, maka boleh dengar sifat kalam. Bukan dengar bercakap-cakap berhuruf bersuara, bukan. Boleh dengar sifat kalam. Dia mungkin cerah gelap. Kena sabar. Dalam bab kalam ni memang susah sikit. Paling susah. Jadi, sikitlah cerita, nak redakan sikit. Apabila Nabi Musa setelah berkata-kata dengan Allah, kita kata gitulah. Kemudian maka dia panggil Taurat, terima Taurat lah. Kemudian tulis di atas loh, di atas papan ataupun batu. Kemudian Nabi Musa balik kepada kaumnya. Kan asalnya 30 hari janji. Kemudian kaum dia tengok 30 hari, Nabi Musa tak balik-balik. Kata nak pergi Bukit Tur Sina. 31, 32, 33, 34 hari tak balik-balik. Akhir sekali Samiri ambil emas, buat lembu, dan lembu tu boleh bercakap. Akhir sekali Samiri kata, inilah Tuhan kita sebenarnya. Sembahlah dia. Sebab kau tengoklah, lembu emas tapi boleh bercakap. Bodohnya. Ini bukan boleh bercakap pun. Ada kata bukan dia boleh bercakap. Dia boleh buat bunyi je. Gitu aja. Maka, pakat-pakat sembah. Pakat-pakat sembah Bani Israel. Sehinggalah 40 hari. Tadi 30 hari Nabi Musa janji. Tapi sebab Nabi Musa kena puasa dan sebagainya. Akhir sekali 40 hari baru Nabi Musa selesai dapat Taurat. Dan ataupun setengah riwayat kata Nabi Musa selesai dapat suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa tu. Suhuf. Kemudian Nabi Musa balik setelah 40 hari. Melihat kaum dia menyembah lembu tadi. Okay. Kemudian Nabi Musa bercakap dengan kaum dia. Perkataan pertama Nabi Musa cakap dan perkataan pertama Nabi Musa dengar kaum dia bercakap. Terus Nabi Musa muntah. Muntah. Dengar tu muntah. Sebab apa? Sebab Nabi Musa mendengar kalamullah yang suci. Bila Nabi Musa mendengar kalamullah yang suci, yang lazat, mendengar kalamullah lazat. Bila dengar perkataan makhluk, jadi lawyer nak termuntah. Busuknya perkataan makhluk. Lebih-lebih lagi perkataan tu iaitu menyembah selain daripada Allah, iaitu lembu tadi. Maka Nabi Musa muntah sebab Allah apa dia? Cakap apalah ni? Uduhnya bercakap macam itulah. Padahal cakap apa sangat? Sebab bila dia baru je mendengar kalamullah yang suci, yang lazat, tiba-tiba dengar merapu manusia. Itulah lebih kurang gitu. Muntah. Okey, tersambung sikit lagi. Menunjukkan adanya sifat kalam Allah ini, menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu. Ialah nak bercakap mesti ada dalam ilmu kita apa yang kita nak cakap, lepas tu kita keluarlah. Bercakap ni apa? Nanti kita akan bahas nanti. Jadi menunjukkan tu penting tu. Menunjuk ni kalau bahasa tauhid dia panggil ta'alluq dilalah. Ta'alluq dilalah. Bercakap ni. Cara ta'alluq kalam berkata-kata adalah dilalah ataupun menunjukkan. Macam ni. Kita nak faham tu, kita faham yang lain. Yang pertama, sifat iradah. Kena ingat ni sifat iradah, kita dah lepas dah. Allah bersifat iradah. Iradah ni maksud menentukan, menghendaki apa yang Allah nak, apa yang Allah tentukan. Ta'alluqnya takhsis, iaitu mengkhususkan. Bila kita kata Allah nak, bila kita kata Allah tentukan, bila nak tentukan samalah kan? Maka dia takhsis, mengkhususkan.
Allah kata, dia ni hidup, dia ni mati, dia ni hidup, dia ni mati, dia ni hidup, dia ni mati, dia ni umur berapa, ini bagi makan, ni bagi rezeki, ini tak bagi rezeki, semua. Itu kan tentu kan, Allah tentu kan. Dia bagi takhsis. Iradah, sifat iradah, takluk dia, kerja dia adalah menentukan. Ya, ataupun takhsis. Ya, menentukan apa yang menentukan. Itu iradah. Okay. Qudrah, taksir. Ta'aluk dia taksir. Iaitu ijad dengan idam. Iaitu menjadikan, mengadakan dan mentiadakan. Itu kerja kudrah. Allah bersifat kudrah mengadakan. Allah bersifat kudrah menjadikan. Allah bersifat kudrah meniadakan. Dan yang dah ada Allah memusnahkan. Bila sebut memusnahkan, itulah ta'aluk ataupun kerja kudrah. Bila bicara sifat kudrah. Habis dia dapat anak 2 orang. Allah yang menghendaki. Allah yang bersifat iradah menentukan, menghendaki dia ada 2 orang anak. Dan anak itu terjadi. Adanya anak itu, lahirnya anak itu. Allah yang bersifat qudrah menjadikan. Nampak? Bila sebut qudrah, dia panggil ta'aluk dia adalah taksir. Iaitu ta'aluk menjadi, mengadakan ataupun mentiadakan. Bila sebut iradah, maksudnya menentukan. Allah tentukan. Allah bersifat iradah. Bila sebut Allah bersifat ilmu, ta'aluk dia inkishaf. Ataupun menyatakan, menerangkan. Kasyaf. Bila sebut ilmu, terang bagi Allah. Semua Allah tahu. Jadi maknanya, itulah ta'aluk, itulah kerja ilmu tu. Allah bersifat ilmu, maknanya Allah tahu, terang segalanya bagi Allah. Tak boleh selindung. Habis ta'aluk kalam apa? Nampak dia punya kerja tu. Iradah, tentukan. Qudrah, jadikan ataupun memusnahkan. Ilmu, tak boleh sorok, semua terang. Terang bagi Allah. Inkishaf. Kalam? Takluk kalam apa? Takluk dilalah. Tu. Apa maksud dilalah tu? Menunjukkan. Apa maksud menunjukkan? Memberitahu, menzahirkan, memerintah, memberi faham. Tu kan? Tu maksud. Tu maksud dia. Jadi, takluk kalam adalah dilalah ataupun menunjukkan, memberitahu, menzahirkan, memerintah, memberi faham. Sebab tu, kalau Allah memberitahu, bukan semestinya dengan berkata-kata. Allah bersifat kalam memberitahu, tak semestinya dengan berkata-kata. Tak semestinya dengan berkata-kata. Sebab tu kata, kalam tu terjemahannya berkata-kata. Tapi maksudnya bukan berkata-kata tu bercakap. Allah bercakap apa-apa. Bukan. Maksudnya Allah memberitahu. Maksudnya dilalah. Maksudnya Allah menzahirkan, memerintah, memberi faham. Tapi bukan dengan suara. Kalau dengan suara tu makhluk. Sebab makhluk kalau nak memberitahu mesti dengan suara. Dengan berkata-kata. Berkata-kata dengan masuk dengan bersuara. Kalau tidak, dia nak bagi tahu macam mana apa yang terbuku di hati dia. Apa yang ada dalam ilmu dia, dia nak bagi tahu kat orang. Kalau tak pakai suara macam mana? Itu makhluk. Allah buat gitu. Kalaulah kita nak melihat sesuatu, mestilah pakai biji mata. Sama je sebenarnya, pakai biji mata. Bila pakai biji mata, maka nampaklah. Sedangkan melihat tu tak semestinya pakai biji mata. Allah je buat pakai alat iaitu biji mata. Maka melihat dengan mata. Tapi sebenarnya nak melihat tak semestinya dengan mata. Allah buat dekat makhluk je nak bagi tahu makhluk tu lemah. Mendengar tak semestinya dengan telinga. Tapi Allah secara sistematik sunnatullah Allah buat dengar ikut telinga, ikut kegendang. Tapi sebenarnya nak mendengar tak semestinya pakai kegendang. Tak semestinya pakai telinga untuk mendengar tu. Cuma Allah buat dekat kita. Jadi sama juga kalau nak memberitahu. Tadi nak melihat, nak mendengar. Nak melihat, mestilah pakai mata. Nak mendengar, mestilah pakai telinga kegendang. Nak merasa, mestilah pakai tangan, pakai rasa ni. Nak bagi tahu kat orang, mestilah kena pakai suara. Kalau tak pakai suara, tak bercakap, tak guna deria bercakap, macam mana nak bagi tahu orang apa yang kita nak? Macam mana nak memerintah orang? Itu makhluk. Allah melihat bukan dengan biji mata, Allah melihat bukan dengan telinga. Sebab Allah buat kita melihat dengan alat. Akhir sekali kita ingat Allah pun melihat ataupun mendengar ataupun bercakap atau berkata-kata semua dengan alat juga. Jadi Allah nak memberi kepahaman pada kita, maka kita faham.
Allah memberitahu kita, maka kita tahu. Allah menunjukkan kepada kita, maka kita dapat petunjuk tadi. Allah menzahirkan pada kita, maka kita nampak apa yang Allah zahirkan. Allah memerintah kita, kita tahu Allah perintah kita gini-gini. Bila kita tahu, maknanya, buktinya, kita tahu apa yang Allah perintah. Kita tahu apa yang Allah zahirkan. Kita tahu apa yang Allah tunjukkan. Menandakan Allah ada sifat kalam. Tu ada. Bukannya kalam tu maksudnya berkata-kata, bercakap. Bukan. Salah faham. Sebagaimana melihat Allah bukan pakai mata, mendengar Allah bukan pakai telinga. Begitu juga berkata-kata atau memberitahunya Allah tak pakai suara. Tak pakai kotak suara. Tak. Jadi, apa maksud kalam yang kita terjemahan berkata-kata ni? Maksud kalam adalah perintah ataupun pemberitahuan ataupun menunjukkan. Tunjuk tu bagi tahulah. Menunjuk tu bagi tahulah. Kalau bila sebut bagi tahu, boleh kita kata perintah. Bagi tahu untuk buat sesuatu. Tu perintahlah. Pemberitahuan, bagi tahu bahawasanya begini. Itu namanya tunjuklah tu. Maka kalam adalah perintah, pemberitahuan Allah. Allah bagi tahu. Maka kalam adalah pemberitahuan ataupun perintah Allah atau penzahiran Allah. Letaklah apa kita nak letak pun. Sentiasa ianya bertakluk pada alam. Sentiasanya ianya ada kena-mengena dengan alam. Mestilah. Sebab alam ni sentiasa berubah. Bila alam ni sentiasa berubah setiap saat, maka perubahan tu siapa yang suruh? Tak. Siapa yang suruh berubah? Siapa yang kalau kita tak boleh kata siapa yang nak berubah. Bila kita kata siapa yang nak, kembali kepada iradah. Kita bahas kalam kan? Siapa yang suruh berubah? Siapa yang bagi tahu pada alam ni suruh berubah? Allah lah. Maka Allah bagi tahu tu dengan sifat kalam. Tapi bukan dengan bercakap. Macam kun fayakun. Maka Allah bercakaplah. Jadilah. Bukan. Jadi maknanya ada berlakunya siang. Ada berlakunya malam. Bila siang, siapa yang suruh? Kita ambil suruh. Kita tak cakap nak. Kata, siapa yang nak ianya siang? Iradah. Kita bahas kalam. Betul juga kalau kita kata siapa yang nak siang. Siapa yang jadikan malam? Kudrah Allah jadikan malam. Itu kudrah. Kita bincang bukan tu. Tapi betul juga kita kata macam tu. Kita nak bincang kalam. Jadi kita kena kata gini. Siapa yang tunjukkan siang tu untuk kita? Siapa yang perintah? Siapa yang suruh siang tu jadi siang? Siapa yang suruh malam tu jadi malam? Siapa yang menzahirkan siang itu? Siapa yang menzahirkan malam itu? Siapa yang memberitahu siang tu supaya ada? Siapa yang memberitahu malam tu supaya ada? Sebab bila sebut memberitahu, menyuruh, memerintah, maka di situ sifat kalam. Maka Allah lah. Jadi, ada siang, ada malam. Maka itu menandakan Allah ada sifat kalam. Maksud apa? Allah menyuruh malam tu jadi malam. Menyuruh, memberitahu supaya malam jadilah malam. Maka itulah makna Allah ada sifat malam. Maka kita sifat kalam bermakna sifat kalam Allah dan makhluk dan alam sentiasalah, sebab alam tu sentiasa berubah. Itu baru cerita siang malam hujan. Siapa yang menyuruh hujan tu turun? Siapa yang memerintah hujan tu turun? Allah yang memerintah. Bila memerintah, nak perintah kena ada sifat kalam. Maka Allah yang ada sifat kalam tu yang memerintah hujan tu turun. Maka hujan tu tahulah bahawasanya Allah dia kena perintah, maka dia turun. Macam mana dia boleh tahu? Allah ada sifat kalam yang menyuruh. Itu dari segi kalam lah. Kalau nak bahas dari segi nak boleh juga. Allah yang bersifat iradah, kehendaki. Ke situlah dia pergi. Allah yang bersifat qudrah, menjadikan. Allah yang sifat ilmu, menjadikan dengan penuh canggih, dengan penuh terbaik. Itu dari segi ilmu. Tengoklah kita nak ikut mana. Nak mana? Kalau nak dari segi suruhan, Allah yang bersifat kalam yang suruh. Macam mana hujan tu tahu Allah suruh? Sebab Allah ada sifat kalam bagi tahu dia. Tak ada bunyi suara pun. Bunyi suara tu makhluk aja. Makhluk aja. Berlakunya hidup, berlakunya mati. Maka bila berlaku hidup, siapa yang menzahirkan hidup, siapa yang menzahirkan mati? Siapa yang menyuruh hidup tu hidup, siapa menyuruh mati tu mati? Allah lah. Maka Allah ada sifat kalam. Sebab tu Allah bagi tahu, hiduplah kau, matilah kau. Ada sifat kalam. Tapi bukan dengan suara. Jadi pemberitahuan itu, arahan itu, tu sifat kalam.
Tu sifat kalam. Itu yang salah faham tu. Bila kata sifat kalam dengan maksudnya berkata-kata. Bila terjemah berkata-kata masuk bercakap. Bila bercakap maksudnya maknanya bila bercakap ada suara. Bila ada suara maknanya ada bahasa. Bila ada bahasa maknanya ada huruf. Oh, jadi pelik dah. Itu makhluk. Itu makhluk. Jadi terjemahan berkata-kata tu kena faham. Kena faham sungguh. Kena faham sungguh maksud kalam tu. Sebab kalau tidak kita kata Allah bercakap lah. Bercakap dengan suara ni, bercakap suara. Sedangkan maksud berkata-kata tu bukan bercakap suara. Boleh faham? InsyaAllah boleh faham. Sebab ramai yang faham gitu. Ramai faham yang bahawasanya bercakap tu, kalam tu maksud berkata-kata. Habis tu kalamullah Quran, tu nanti bahas panjang. Oh, panjang tu bab kalamullah tu. Al-Quran tu kan kalam Allah. Allah bercakap lah. Maknanya Allah bercakap apa? Ya ayyuhallazina amanu. Allah bercakap je tu. Itu bahas nanti. Itu nanti. Tak masuk lagi. Takkanlah itu kalau bila kalamullah Allah duduk berkata gitu, wahai ya wahai orang beriman, waktu pergi situ, lepas tu bercakap sini, tabarakalladzi biyadihil mulk, lepas tu alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, benda tu. Takkanlah maksud berkata-kata kalam tu maksud Allah bercakap akhir sekali jadi Quran macam tu. Bukan maksud tu, bukan. Itu nanti dulu. Jadi itu maksud kalam. Jadi macam tu juga suruhan Allah. Allah suruh. Macam mana kita tahu kena semayang? Allah suruh semayang. Macam mana kita tahu? Maknanya telah sampai pemberitahuan dekat kita bahawasanya semayang itu wajib. Yang suruh itu adalah Allah. Jadi yang suruh tu adalah Allah semayang. Allah suruh semayang. Mana kita tahu Allah suruh semayang? Menandakan Allah ada sifat kalam. Kalau Allah tak ada sifat kalam, macam mana nak bagi tahu? Habis tak bunyi suara pun, suara tu untuk makhluk aja. Memberitahu tak semesti dengan suara. Malah kita makhluk pun kadang-kadang ada kita memberitahu tanpa suara pun boleh faham. Contohnya, kita nak masuk simpang, tiba-tiba dia nak keluar, dia tak bagi signal. Hampir-hampir accident, kita sempat break. Kita buka tingkap, kita buat keluar macam ni. Tak bercakap, dia faham. Dia faham. Ini membuktikan untuk memberitahu, menzahirkan, memberi faham, tak semestinya dengan berkata-kata. Berkata-kata tu Allah buat untuk makhluk. Itu pun berkata-kata makhluk je dengan bercakap, bersuara, dengan berbahasa ni. Binatang tak cakap berbahasa tu, dia entah cara macam mana lah. Pakai sunggut, pakai dolphin punya gelombang. Tahu ni pun cara, tak ada pun bahasa. Tak boleh pun. Jadi kalau kita, mana kita tahu ajak gaduh. Tahu ajak gaduh. Sedangkan tak ada suara. Itu maksudnya. Untuk memberitahu, Allah buat kita biasanya dengan suara. Biasanya dengan berkata-kata, dengan masuk bercakap, dengan bahasa dan perkataan. Dan huruf. Tapi tak semestinya Allah bagi kita. Macam itulah. Tengok kat mata Allah bagikan kita boleh tengok kat mata. Tak semestinya tengok kat mata. Kalau Allah bagi tengok kot part lain pun boleh. Mendengar. Allah bagi dengar kot buku lali pun boleh. Tapi biasanya Allah letak, adatnya Allah letak kat telinga. Sebagai untuk memudahkan kita. Apabila masalah telinga, belah telinga. Untuk cek apa masalah. Dan lepas tu eloklah. Sebab dah betulkan telinga yang problem. Masalah bercakap, maka belah kat sini. Ejah kat sini, maka bolehlah bercakap. Kalaulah Allah letak dekat tempat tersorok, puas cari kat mana nak tak boleh bercakap, tak keluar suara. Kat mana cari, kat kepala lutut, cari, payah kita. Maka Allah letak dekat kotak suara secara beradat. Mudah bagi kita tahu dah. Ada masalah bercakap kat situ. Ada masalah melihat kat mata. Kalau tidak, kita yang susah. Kalau Allah sorok pelihatan tadi tu, pelihatan kita makhluk tu Allah sorok dengan maksud kita dapat melihat tapi bukan pakai mata. Tak tahu pakai apa. Bila tak boleh melihat, bila kabur, tak tahu spek tu nak pakai kat mana. Puas cari dekat kepala lutut, tak kat mana. Menyusahkan kita. Maka Allah nak bagi senang, Allah letak secara sunnatullah dekat biji mata. Apa-apa hal masalah mata nak pakai spek, memang pakai kat mata, bukan pakai kat kepala lutut. Itu secara Allah buat untuk kita. Tapi oleh kerana Allah buat dan kita guna hari-hari, sehingga kita kata nak melihat mesti dengan mata sebab kita dah memang terlalu setiap hari dah terbiasa sangat. Nak mendengar mesti dengan telinga. Nak bercakap mesti dengan perkataan ada bahasa mesti. Tak boleh bercakap kalau tak ada suara, tak ada apa, tapi memberi faham. Tak boleh. Sebab apa kita kata gitu? Sebab kita dah terbiasa sampai kita lupa yang bagi cakap itu Allah, yang bagi dengar itu Allah, yang bagi lihat Allah, bukan biji mata.
Sebab kita dah terbiasa. Terbiasa sangat. Jadi, macam tu juga bila Allah suruh. Allah tegah. Oh, tak boleh tu. Tak boleh buat tu. Allah marah. Allah tak bagi. Tak, ini tegahan Allah. Ini suruhan Allah. Mana kita tahu? Tapi maklumat tu kita dah dapat. Menandakan Allah ada sifat kalam. Cara Allah bagi tu pula. Mungkin Allah bagi dengan cara wahyu. Allah turun kat Nabi. Nabi bagi tahu kita. Boleh jadi Allah bagi tahu tu dengan direct, macam Allah bagi tahu Nabi Musa. Tanpa suara, tanpa apa. Sup, gitu aja. Mengikut pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mungkin Allah bagi tahu dengan cara mimpi. Mungkin macam-macam Allah bagi tahu. Tapi biasanya, kalau kita ni orang awam, orang biasa ni, yang banyak dosa ni, Allah bagi tahu dengan cara turunkan Rasul lah. Bagi tahu kat Rasul, Rasul yang bagi tahu kat kita. Tu cara dia. Maka kita tahulah suruhan dan tegaan Allah. Menandakan Allah ada sifat kalam. Allah ada sifat kalam lah. Sebab tu kita dapat tahu apa yang Allah nak. Mudah kata gitulah. Itu bahasa kiasan itu Allah nak tu. Jadi sifat kalam adalah satu bentuk pemberitahuan. Sifat kalam adalah satu bentuk pembaharuan, pemberitahuan. Sifat kalam adalah satu bentuk pemberitahuan. Apa yang Allah nak bagi tahu, Allah boleh bagi tahu kerana Allah ada sifat kalam. Mungkin Allah boleh bagi tahu dengan perkataan, iaitu Allah cipta perkataan. Mungkin Allah boleh bagi tahu dengan direct tanpa perkataan. Macam-macam Allah bagi tahu. Cuma Allah buat kita nak bagi tahu mesti dengan suara. Tu untuk kita aja, makhluk. Allah buat untuk semut nak berkata-kata pakai yang tu kat atas kepala dia. Tu cara dia bercakap. Entah macam mana dia punya sifat. Dia ada sifat kalam. Dia ada diri dia cakap. Tapi diri dia cakap dia tak tahu macam mana. Jalan ni semut. Senyap. Betul? Tu tengok semut. Pergi. Dia ada dia punya sesungut dia panggil. Dia ada. Tu cara dia cakap. Allah bagi ni cara lain bercakap. Cara lain bercakap. Cara lain. Untuk makhluk. Nak bagi tahu makhluk tu lemah. Boleh tak jika kita kata bahasa alam tu juga sifat kalam? Itu kiasan. Boleh kita kata gitu, tapi dalam bentuk kiasan lah tu. Bahasa alam lah. Terjadinya malah, terjadinya gunung berapi, terjadinya banjir, itu menandakan Allah sedang berkata-kata dengan kita. Nampak tak? Itu, tapi ayat tu, Allah sedang berbicara dengan alam. Tu semua ayat-ayat tu. Boleh pakai. Cuma bimbang, takut duk pakai lama-lama macam tu lah. Macam kita kata Allah marah. Lama-lama ingat Allah marah macam emosi. Tu problem lah. Dari segi problem tu, dari segi tak guna, no problem. Allah menegur kita. Ya? Allah menegur kita. Kan tegur tu kan sifat kalam kan. Kita tegur, hai, apa khabar? Tu kita tegur. Tapi Allah menegur bukan dengan tu. Apa sahaja pemberitahuan Allah. Allah buat gempa bumi. Allah sedang menegur kita. Itu bahasa kiasan. Dengan maksud Allah sedang berbicara dengan kita. Allah sedang berbicara dengan alam. Maksud Allah sedang menyuruh alam tu buat sekian. Boleh kata gitu. Cuma itu semua bahasa kiasan dia panggil. Bolehlah. Tapi bimbang, takut bila guna setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun, mungkin generasi-generasi guna perkataan yang sama, dia ingat Allah bercakap pula. Macam itulah. Allah bercakap dengan pokok. Sebab Allah berkata-kata, Allah bercakap, tak tahu, Allah kata, jadilah engkau gunung berapi, maka jadilah. Takut orang faham gitu juga. Kenapa orang faham gitu? Sebab kita guna istilah tu. Kita tahu itu bahasa kiasan. Majaz. Tapi, macam itulah. Allah murka, Allah marah, Allah tak suka, Allah benci. Boleh. Bukan tak boleh pakai. Kita dah bincang sebelum ni, panjang lebar. Tapi kan salah sekali setelah beratus tahun, orangnya Allah benci. Lain kali budak-budak sekarang ingat, Allah benci itu maksud Allah bengang. Bengang, maksud bengang perasaan. Allah tengok, aku suruh semayang tak semayang. Oh, Allah benci aku dia ni. Macam tu dia faham. Sebab kita guna perkataan benci. Boleh guna Allah menegur. Boleh guna bahasa alam itu adalah kesan daripada adanya sifat kalam Allah. Allah sedang berbicara. Semua boleh pakai bahasa tu. Cuma bimbang dekat generasi yang tak mengaji. Tapi itu bukan masalah kita. Kita tak salah pun. Kita guna cara betul. Dah dia orang tak mengaji. Cuma itulah. Kesan dia tu adalah. Tapi boleh. Lebih-lebih lagi orang tasawuf, dia akan cakap bahasa-bahasa lain. Bahasa dia tu lain. Lain. Jadi boleh katalah. Apa yang malah dalam Quran sendiri kata.
Memang ada sebut. Kena carilah ayat tu. Saya tak sempat cari. Bila dia sebut, ketahuilah apa yang berlaku di dunia ini, apa yang berlaku pada alam ini adalah ayatullah. Ayat Allah. Ayat tu cakap lah. Ayat Allah. Maksudnya apa yang berlaku adalah ayatullah. Ha? Ayat Allah. Itulah maksudnya. Sifat kalam Allah. Iaitu berkata-kata. Apa maksud berkata-kata? Bukan bercakap popek-popek. Bukan. Allah memberitahu. Kita kalau nak guna perkataan memberitahu, guna kata memberitahu. Allah memerintah. Itulah maksud sifat kalam Allah. Bukan sifat kalam popek-popek. Bercakap-cakap. Malah dia keluarkan lagi hujah. Malah Allah sendiri kata, kun fayakun. Bila Allah kata nak jadikan, maka Allah katalah jadi. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Tengok Allah cakap. Maka setiap kali nak jadi, Allah akan berkata, jadilah. Berjuta-juta, bilion-bilion benda ada, macam-macam. Jadilah. Gitu. Kun. Bukan. Maksud itu bukan. Jadi, sifat kalam adalah, kesimpulannya sifat kalam adalah berbentuk pemberitahuan. Atau kalau nak pakai ayat canggih, ayat tauhid, dia panggil ta'alluq dilalah. Ataupun dalalah boleh, dilalah. Ta'alluq dilalah, iaitu pemberitahuan. Penentuan, boleh tak? Penentuan. Bukan penentuan. Penunjukkan. Bukan penunjuk. Orang tak cakap penunjukkan. Penentuan tu iradah. Menentukan. Menunjukkan baru betul. Dilalah tu menunjukkan. Kalau nak pakai perkataan menunjukkan boleh, dilalah boleh, ataupun bila sebut menunjukkan, bila tunjukkan nak bagi tahu, boleh kita kata memberitahu, memerintah. Itu sifat kalam. Itu sifat kalam. Jadi sifat kalam adalah berbentuk pemberitahuan. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu, Allah bagi tahu dengan sifat kalam dia. Itu ayat dia. Sebulan. Daripada yang wajib. Berhenti kat situ. Daripada yang wajib tu bahas panjang dia. Wajib tu apa? Masuk Allah lah wajib. Allah baru nak masuk. Saya dah wallahu alam dah. Tak apa, kita bagi dia masuk. Okay. Daripada yang wajib. Bila sebut wajib, wajib akal. Bila sebut wajib akal, iaitu Allah lah. Maka Allah berkata-kata pada dirinya sendiri. Ya. Itu akan datang. Maka ia menunjukkan atas yang wajib. Menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Daripada yang wajib. Menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib. Dia punya ta'alluqnya pula, ta'alluq sifat kalam adalah wajib, mustahil dan harus. Tiga-tiga sekali. Wajib iaitu Allah lah dan sifatnya. Mustahil perkara yang mustahil. Harus tu makhluk. Itu akan datang. Sebab dia memang kena dua kali. Nanti kita yang akan datang ni, kita akan cerita kalamullah Quran tu akan berkata-kata, kan siap bahasa Arab lagi. Maknanya Allah bercakap bahasa Arab. Dia kata Allah tidak berkata-kata bukan masuk bercakap. Jadi bercakap bahasa Arab pula. Macam mana pula? Itu kita akan bahas nanti. Itu bila masuk firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang lepas pada tu kita akan bahas bab itulah. Panjang sikit bab ni. Dan dia agak paling susah lah. Senang cerita, sifat kalam adalah yang paling susah daripada sifat-sifat lain. Malah ada ulama kena bunuh kerana sifat kalam. Ada ulama kena penjara. Imam Ahmad kena penjara sampai 3 keturunan. 3 bersalin. 3 pilihan raya. 3 pemerintahan. Tetap juga duduk dalam penjara Imam Ahmad kerana sifat kalam. Akan datang. Tangguh dulu. Siapa yang nak tengok yang sifat lepas-lepas, boleh tengok dekat YouTube saya. Type nama saya kat YouTube, akan keluar. Ada 33. Yang malam ni 34. Saya upload sekejap lagi. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.